dekat ni kamu boleh rujuk dia punya ni. Okay, so let's continue our lesson for today. Right, before this saya ada suruh kamu buat homework pada hari Isnin yang lepas sampai muka surat 282. 283 sampai nombor 2 ni. Ada ke tak ada? Hey guys, ada ke tak ada? Ada kan? Right? So rasanya ada yang dah buat kot. Ada kawan kamu yang dah buat and so on tu, and dia tak buang masa, dia buat tu lah. Okay, seterusnya sekarang kita masuk kepada application of sine rule. Okay, sine rule, cosine rule and area. Okay, ni dia punya application je. Okay, sebelum saya nak mula ni, please take note Right, please take note, solution of triangle ni dia akan keluar, sure dia akan keluar dalam soalan SPM. Okay, dan soalan SPM yang keluar tu hanyalah dalam paper 2 10 markah sahaja. Okay, dia solution of triangle dengan index number ni sure akan keluar dalam section C. Okay, kalau ikut format tu dia kekal kekal KBSM dengan KSSM dia, format dia kekal. Dia akan keluar dalam section C, index number dan juga solution of triangle untuk form 4 punya. Okay, dan solution of triangle ni adalah antara soalan yang favorite lah untuk dijawab oleh pelajar. Yang antara yang boleh dapat markah. Tapi lately ni soalan dia agak mencabar sikit lah. Kan, sebab ramai yang jawab, dia bagi lagi susah. Saya pun tak faham lah orang Malaysia. Pemeriksa, pembuat soalan kat Malaysia ni. Lagi ramai banyak buat soalan, lagi dia bagi susah. Right? Okay, so kena ingat dia hanya keluar dalam paper 2 section C sahaja, 10 markah. Please take note. Okay, itu dalam SPM lah. Okay, yang kalau ujian-ujian biasa tu mungkin cikgu kamu boleh tanya soalan-soalan yang basic lah. Itu biasalah kan. Okay, now kita tengok pula kepada application. Alright, application penggunaan solution of triangle ni. Especially solving problems involving 3D object. 3D object ni biasanya perempuan ni dia okay, soalan ni combination antara mathematics dengan additional mathematics. Okay. Kamu dah belajar belum? Saya tak tahu tajuk apa. Tapi apalah, satah antara dua matra ke apa entah ni. Ada tak? Kamu dah belajar tak form 4 punya tajuk? Yang macam ni punya. Guys? Dah belajar belum? Belum, sir. Belum Sekarang ni baru sampai probability Yes, sir. Okay, sekejap. Saya tengok dulu di KSP Matematik. Okay, ini edisi matematik. Alamak, saya tak ada pula yang matematik punya di KSP Ini matematik. Ini additional matematik. Ini pun additional matematik juga. Modul Math. Alamak. Saya tak pasti lah. Alamak. Kejap matematik punya ni saya pun tak pastilah. Kamu dah belajar ke belum? Okay. Tapi 3-dimensional object ni I'm not sure dah belajar ke tidak Okay. Tapi kita tengok dulu tengok macam mana. At least kalau kamu tak belajar sekurang-kurangnya at least dah menyentuh lah kan. Kat matematik tu. Okay. Sekarang kita tengok dulu. The diagram above show a cuboid with a rectangular base. Cuboid with rectangular base A, B, C, D. Okay, because dia rectangular base tu yang inilah dia cakap. And then given AB. AB sama dengan 6. Ni 6 cm. Lepas tu BC. BC sama dengan 4. Dan CG. CG ni 3. Dia suruh cari angle BHC. BHC. Alright.
So kalau kamu nampak lah, right, angle dia tu, angle yang ini dengan ini, dia bukan bukan H ni, angle dia bukan kat sini tau. Bukan tapi angle H ni adalah angle yang ini. Tengok bawah dia. So dia dapat ini. So ini yang kita dapat sebenarnya. Itu dia sebenarnya yang ni. Alright? Sebab segitiga ni, kalau kita lukiskan dia, dia macam ni. Alright? So sebenarnya yang kita dapat tu, yang saya nak bagi tahu angle yang kita nak cari tu adalah angle antara BH HB yang ini. So segitiga yang ini. Faham tak? Itu kalau kamu nampak lah. Kalau kamu nampak sebenarnya angle BHC tu adalah sama dengan BHC Oh silap. BHC. Angle BHC Angle BHC. Oh bukan yang ini. Saya rasa bukan ni. BHC. Oh yang ini Okay, so angle BHC tu angle yang ini saya rasa ni. Ini BH ya Allah. Bukan ni. BH. H mana? Okay, yang ini. BHC. Okay. So nak cari BHC ni, kita kena cari panjang BH ataupun HC. Alright. So untuk mencari angle BH tu, okay, kita lukis dulu segitiga dia So segitiga BHC. Okay, ini segitiga BHC Ini H, ini C, ini B. Ini 4 nilai dia. Sekarang nilai yang kita tak tahu adalah yang ini, okay, yang ini juga. Tapi kita kena buatkan dia jadi right angle triangle. Tak payah. Okay, tak payah sebab kita boleh guna solution of triangle untuk mencari ni. Untuk mencari angle ni, cukup kalau kita dapat nilai panjang CH dengan BH. Okay, so dua panjangnya adalah sama. Betul tak? Panjang ni sama kan? Tak sama. Tak sama sama ke tak? Okay, tak sama. Sorry. Okay. Alright, untuk kita cari dulu HC. Okay, so HC ni, dia sebenarnya HC ni dia menyentuh yang satah GCDH. Okay. So yang ini ni sebenarnya sama dengan yang ini juga dengan ini. So lecehnya untuk mencari HC, alright, HC kita ada nilai CG dengan GH. So kita kena lukislah segitiga dia. Segitiga yang biru ni Segitiga yang biru ni. Alright. So kita keluarkan. Okay, ini H, ini G, ini C. So ini 3, sini 6. Ini 90 degree. Sebab ingat HC ni dia pada satah CGHD. Yang ini. Okey, dia pada satah yang itu. So kalau ikutkan dia macam ni, satah sini D. Nampak ke tak? Nampak. Nampak So Nampak, macam mana nak macam mana nak cari HC? Teorem Pythagoras. Okey, so teorem Pythagoras HC sama dengan square root
6 squared tambah 3 squared. So, kita akan dapat berapa tu? 6.7. Okey, 4 titik perpuluhan 7082. Macam tu. Okey, 6.7082. Okey, kalau dari mula, kalau untuk solution of triangle ni, kalau dari mula kamu dah guna 4 titik perpuluhan, so HB ni pun kena 4 titik perpuluhan. Okey, kena 4 titik perpuluhan. Okey, now kita nak cari nilai HB pula. HB. Okey, kita nak cari nilai HB. Kita nak cari nilai yang ini H kan? Yang ini kita nak cari kan? Okey, angle H kan? Alright, okey. So, kita dah ada tu. Okey, now kita nak cari pula nilai HB. Alright, so nilai HB ni sebenarnya dia merangkumi yang ini dengan ini. So dia yang itu. Okay. So cara nak cari HB ni kita keluarkan dia. So nilai apa yang kita ada? Nilai apa yang kita ada? Kita ada 3. Ini 3. Right. Okay. So kat sini right angle triangle tak kat sini? Guys, right angle triangle tak? Yes, dia right angle triangle. Okay, dia right angle triangle Okay. Lepas tu ini 3. Right, macam mana? Okay, so sini H, ini D dan ini B. Okay, so macam mana nak cari ni? DB. Macam mana nak cari DB ni? Macam mana nak cari DB? Yang ini. Guys, macam mana nak cari DB? Sini 3, sini 4, sini 6. Teorem Pythagoras kan? Alright. So nak cari BD sama dengan square root 6 squared tambah 4 squared. Okey, berapa nilai dia? BD. Tolong kirakan untuk saya. 7.211. 4 titik perpuluhan Syafiqah. Sir, kalau macam tu 2111. Oh, 2111. Okey. Okey, so ini 7.211. 4 titik perpuluhan. Okey. So, nak cari HB. Okey, sama dengan square root. Okey. 7.2111 squared tambah 3 squared. Okey, so berapa HB? Berapa HB? $8.2 4. Salah pula. Aduh, hai. Menipu je kerjanya. Berapa? 7.810. 4 titik perpuluhan lah weh. 7.8102. 7.8012. Kan saya cakap kalau ada guna 4 titik perpuluhan guna 4. Kalau 3, 3. So ini 7.8012. So kita dapat Sir, 8102 sir. 8102. 8102. 8102. 8102. Okey, 8102. Okay. Alright. So, tengok sini 8102. Okay, so yang ini, so kita boleh guna Heron apa?
kita boleh guna Heron's method tu sebab kita ada 3 ni kan. Kita boleh guna Heron's formula. Alright, Heron's formula. Kita nak cari apa ni? Angle lah. Heron's formula tu nak cari area. Sorry. My bad. Okay, so kita boleh guna apa ni? Alright. Okay, so sekarang kita dah ada dah. Alright, yang ini kita dah ada. Okay, ini kita dah ada. Okay, so kita nak guna sin rule ataupun cosine rule. Cosine. Cosine lah, senang Right, cosine yang paling senang. Okay, so kita nak buat formula dia. Okay, so sekarang ni 4 adalah H. Kemudian 7 yang hijau ni adalah C. Dan yang biru ni adalah B. Okey, tengok kalau tengok alfabet dia, sebelum ni kalau kita guna cosine rule, okey, dia A, B, C, P, Q, R, H, K, L. Faham kan? Okey, dia yang ni. Tapi ini sekarang ni dia guna B, H, C. Itu sebab tu kamu kena biasakan dengan perubahan huruf. Okey, pada setiap bucu tu. Okey, so sekarang ni sebab tu saya kenalkan 2 tips tu. Okey, step pertama apa dia? Step pertama. Guna sign. Guna sign rule. Kenapa nak guna sign rule pula, Amir Hazin? Kenapa nak guna sign rule pula? Sedangkan kita ada 3 sides, 3 sides. Okey? Okey, so sekarang kita kena guna cosine rule. Oi Amir Hazin. Kau faham ke tak faham ni? Tak sir, kan sudut yang angle C tu 90 darjah. So kita bolehlah guna yang sine rule tu. Angle C 90 darjah? 90 darjah ke? 90 darjah Sekejap 90 Ini 90 ke? Uish, betul lah. Gambar dia memang mengelirukan 90 darjah Sir, tapi dia bukan right angle side triangle, right? Nampak? Macam mana So nak bayangkan tu ini kalau problem yang application yang ini ni memang agak sukar lah. Dia right angle dekat C tu right angle ke Right angle ke? Sekejap Right angle kalau ada objek sebenar baru boleh tunjuk kan. Okay, ini right angle. Right angle ke? Ni Zat. Right angle Macam mana? HGC, yes, right angle. Yang itu. Itulah dia melekat pada satah tu. Betul juga. Kalau yang itu. Ya, Alia. Kenapa? C 90 darjah 90 darjah Okay, so kalau ini itulah 90 darjah kalau 90 darjah maknanya kita tak perlu guna solution of triangle lah terus dapat kan? Betul tak? Involving 3D object. Kalau macam tu kita tak perlulah guna ni solution of triangle lah, cosine rule kan. Buat apa lah, buat penat-penat. Kita guna trigonometry je lah kan. Betul tak? Guys? Kan? 90 darjah 4, 3. So
So kalau situ 90 darjah, so kita tak perlulah ni kalau sini 90 darjah, C tu 90 darjah, tak perlulah kita nak cari guna cosine rule. Okay? Kita guna trigonometry pun boleh. Okay? Right, tapi kalau saya nak guna trigonometry, fokus saya nak construct the formula tu. Pun boleh juga, Okay, siapa yang buat trigonometry, siapa yang buat nak buat trigonometry tu, buat trigonometry. Saya nak guna cosine rule, tak salah sebenarnya, Okay, so saya ada H squared sama dengan cos H. Okay, cos H yang kita nak cari. Lepas tu yang ada kat situ B dengan C, So B squared plus C squared minus 2BC. Okay. So saya masukkan nilai-nilai ini. Right, kalau kita guna SOT lah, Kalau kita guna SOT, ini formula dia. Right, kalau kita guna trigo, kita boleh guna sin, cos or tangent. Sebenarnya kalau nak guna trigo, kita tak perlu nak buat cari sampai ke tiga-tiga ni lah. Dapat satu B tadi ni pun dah boleh dapat H. Okay. So kalau H ni kita boleh guna tangent. Okay, kita boleh guna tangent. H sama dengan toa kan. 4/6.7082. So dapatlah H dia berapa. Tapi cuba kamu tally kan. Saya nak kamu buat, try buat dua-dua. Guna kaedah trigonometri dan juga guna kaedah ni. Dia lebih kurang sama tak? Okay, kamu kira kedua-duanya macam tu. Okay, untuk soalan ni yang the most important thing ialah macam mana kamu nampak situasi dia ni semua ni. Macam mana kamu nampak ke tidak, okay? Macam tu. Alright. Ini soalan yang sama kan? Oh, saya tak perasan. Oh, ini 13. CG 13. CG 13. BC 4. AB 16. Okay. Kemudian nombor 3. Nombor ni lah. Okay, now kita tengok soalan nombor 3 pula. Kita bincang soalan nombor 3 pula, Alright. So, dekat sini Okay, kalau segitiga ni, alright, kalau segitiga ni, sepatutnya segitiga ni kan, tak boleh. Bahaya lagi susah. Right, so kita tengok soalan nombor 3. Right, so tengok soalan nombor 3. Diagram above show a cuboid. Okay, a cuboid with a rectangular base. Rectangular base. A, B, C, D. Given AB sama dengan 6. BC sama dengan, ni rectangular, rectangular. Cuboid, ni bukan square, Sini 4. And CG sama dengan 3. Oh, dia sama. Cuboid yang sama juga yang kita guna. Dia suruh cari angle G. Dia suruh cari angle G. Suruh cari angle G. Alright. So, kalau angle G tu, yang ini ni, kita nak cari. Alright. So, ni angle G tu. Ni D, ini B, ini G. Okay. So, okay. So, kalau dekat sini kan, kalau kamu tengok, ini 90 darjah ke? Tak kan? Tak. Ini bukan kan? Bukan 90 darjah kan? Bukan, sir. Bukan, Alright. Okay. So, sekarang, kita boleh cari BG. BG sama dengan 5. Betul tak? BG sama dengan 5. 3, 4 sebab sini 90 darjah kan? Boleh tak nampak?
BG tu sama dengan 5 Nak tunjuk ke? Kamu faham ke tak macam mana saya dapat 5 tu? Faham. Faham Faham tu. Alright. Faham. Okay, good. So, AB? AB pula. BD. Okay, BD. Nak cari BD. Sama dengan square root 6 squared tambah 4 squared. Betul? Okay. 6 squared tambah 4 squared. Kita dapat 7.2111. Okay. Saya tengok dekat atas ni yang hijau ni. Sama je Itu senang je. Okay. Ini 7.2111. Okay. Lepas tu yang kita nak cari adalah G Angle G. Angle G ni. Lepas tu DG. DG kalau kita tengok DG ini right angle triangle ni, ini 6, ini 3. So 6 dengan 3, so dapat 6.7082. 0.82. Right? So kena tunjuk jugalah. DG sama dengan square root 6 squared tambah 3 squared sama dengan berapa tadi? 6 point berapa? 7082. 7082. 6.7082 kan? Okay. 6.7082. So kita dah dapat kat sini. Alright, so macam mana kita nak construct formula dia? Kita nak cari G. Alright, so ni yang biru ni G. 5 ni D. Dan hijau ni B. Right, so kita nak cari angle G. Okay, so apa yang hujung? Start daripada berapa? G Jap. square. Saya nak tanya orang. Alright. Okay, Adib Helmi. Adib. Adib Helmi. Ada tak ada? Yes. Okay, so cuba construct formula. Cosine rule. Saya guna. Ajak. Kau tengok je lah kat sini ni. Step pertama apa guys? Step pertama kalau ya Adib. Yang hujung tu. Hujung dia berapa? Hujung belah kiri. Ajak. Okey Adib, apa dia? G kuasa 2. G. G squared equal to, lepas tu? Lepas tu cos G letak kat belakang. Oh, very good. Cos G huruf besar kan? Okey, lepas tu depan tu? Lepas tu letak yang Yang apa Dip? Step kedua dah. Ini ujung dengan ujung dah buat dah. Okey. Lepas tu step kedua pula. letak yang dah ada tu. Apa dia? Huruf apa? Huruf apa? B dengan D. Okey, B. B apa? B square. Okey. Lepas tu? Sekejap. Plus D square. Minus? Minus 2. Dua apa? 2 BD. Alright. Okey. Ni kamu buat sendiri tak ada siapa-siapa yang tolong Okey, very good. Okey, so dan nilai-nilai yang ada tu kita masukkan. Okey, thank you Adib
G adalah 7.2111 kuasa 2 sama dengan B dia 6. Okay, so kalau saya tak nak macam ni sebab saya takut buat kerja 2 kali kan. Okay, so saya alih-alihkan dia punya formula dia. Alright, alih-alih formula dia, apa dia yang saya alih tu? Okay, so yang ini pergi ke sini, G ambil alih macam tu. So saya dapat 2BD cos G sama dengan B squared minus D squared plus D squared minus G squared. Lepas tu saya terus buat cos G sama dengan B squared plus D squared minus G squared over 2BD. Right? So saya terus masukkan nilai. B tu sama dengan B sama dengan 6.7082 squared tambah D tu 5 squared tolak G tu 7.2111 squared. Okay. And then divide by 2 darab 6.7082 darabkan dengan 5 squared. 5 darab dengan 5. Macam tu. Ini untuk cos G. And then dapat nilai yang ini, nilai yang kamu dapat ni. And then sama dengan G, so dapatlah G sama dengan berapa? Kamu kira sendirilah. Faham? Faham tak? Boleh? Faham, sir. Boleh. Yang lain macam mana? Yang lain okey tak? Okey, bagi respon sikit. Okay. Okay, sir. Sir, kalau kita tak tulis 4 decimal point tak apa kan? Untuk? Yang apa tu, yang 6.702. Kalau kita tulis like 2 decimal point is okay, right? Yang mana ni? Yang the angle, sir. Kan G2 7.2111, right? 7.211, Kalau kita tulis 7.21 boleh ke? kalau 2 decimal point ni not preferred lah. Sebab nanti jawapan kamu tak accurate dengan skema. Faham tak? Faham, sir. Faham. Sebab apa saya buat 4 titik perpuluhan? Sebab dia lebih accurate. Okay? Mungkin kalau tak accurate pun sekurang-kurangnya dia sebab solution of triangle ni kalau ikut dekat skema dia jawapan dia ada range. Faham tak? Mungkin pelajar guna 3 tempat perpuluhan. Jawapan dia lain tau kalau dari segi perpuluhan. Betul, serius. Lepas tu kalau mungkin pelajar ada guna 4 titik perpuluhan pun jawapan dia lain. Ataupun pelajar-pelajar ni dia tak dia kira guna calculator tu dia tak round off 4 decimal point ke ataupun 3 decimal place ke, dia tak round off. Dia guna semua nilai yang pada calculator tu. Itu pun lain juga jawapan dia. Faham tak? Sebab tu kita ambil jalan selamat. Jangan 2 tak nak. At least 3 decimal place. Faham tak Mani? Faham, sir. Faham. Sebab kita just nak nak accuratekan kita punya jawapan tu dengan skema. Sebab tu kita guna 3 atau 4 titik perpuluhan. Tapi last your final answer itu 3 significant figure. Tapi kalau sebab dia suruh cari degree, kalau cari degree 2 decimal place lah kan. Degree 2 je titik perpuluhan. Faham tak? Okey, 2 titik perpuluhan saja itu degree. Tapi kalau dia suruh cari panjang, okey, kalau dia suruh cari panjang sisi kan. Okey, length of sides dia tu itu at least 3 lah, bagi final answer tu 3 itu nak round off 3 decimal place boleh. Itu kekangan untuk solution of triangle. Faham tak?
Guys? Faham ke tidak ni? Faham, sir. Boleh take note please take note about that sebab apa kita guna banyak 4 titik kumpulan sebab kita nak accurate. Apa maksud accurate tu Mani? Tepat, sir. Dia lebih tepat. Yes, dia lebih accurate. Itu maksud accurate Mungkin ada yang tak faham kot. Apa accurate tu? Maksudnya tepat. Right? Okay, yang lain ni kamu boleh cubalah. Right? Yang lain ni kamu boleh cuba solving problems ni. Right, solving problems ni saya suka tinggalkan untuk kamu jawab. Saya suka untuk tinggalkan kamu untuk kamu jawab, kamu try. So homework kamu sampai sinilah. Okay. Okay, ni homework kamu. Right. Ni berapa bulan? 22 hari bulan 10. Okay. Alright, so kalau ikutkan untuk form 4 punya kita dah selesai. Faham tak? Alright, kita dah selesai, dah habis dah cover. Okay, tapi saya saja tinggalkan solving problems of triangle ni. Okay, supaya kamu try lah. Kena jawab soalan lah. Nak tak nak kita ni macam diambang sekarang kalau ikutkan Bagan Datuk ni Perak, dia dah fasa 3. Dan kemungkinan tak lama lagi akan naik fasa 4. Bila fasa 4 lepas 2 minggu kamu akan boleh masuk. Tapi unfortunately setakat ni tak ada apa-apa berita lagi. Saya tak berani nak cakap bila kamu masuk. Okay. Tapi worst come to worst, insya-Allah lepas cuti akhir tahun, bulan Januari kamu akan masuk. Kamu akan masuk daftar lapor diri ke ni lah. Faham? Boleh ke? Faham ke? Faham, sir. So good luck with that. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Right? Okay, so sambil-sambil kamu dengar ni boleh isi kehadiran untuk pagi ni. Okay, Danish Perbuana. Danish, kenapa kamu masuk lambat? Yes, sir. Kenapa masuk lambat? Kamu ingat maktab ni bapak saya yang punya ke? Kau boleh masuk-masuk lambat ke apa ke? Danish, apa pasal lambat? Saya ada hal tadi. Macam lah korang ni. Okay, so solving problem ni kamu try dulu buat macam mana. Dia tak adalah susah mana pun. Okay, tak susah mana kamu boleh try. Dan kena ingat, okay, solution of triangle saya punya reflection kesimpulan saya, solution of triangle ni adalah antara soalan SPM yang saya memang encourage kamu jawab. Antara soalan yang saya encourage kamu jawab. So kena buat betul-betul lah supaya nanti bila kita dah tiba ulang kaji soalan-soalan SPM, soalan solution of triangle and index number ni bukan lagi masalah bagi kamu. Sebab kamu dah faham betul-betul. Alright? Dah faham betul-betul. Okay? Alright, so ini contoh. Ini contoh soalan SPM yang lalu. Ini saya ambil soalan trial kot. Okay, soalan SPM yang lalu, solution of triangle, tengok dia 10 markah. Yang ini lagi siap suruh cari obtuse angle and so on lagi ni Alright, boleh try juga. Okay, saya pun kalau suruh try pun tak guna juga sebab jawapan dia ada. Tapi kamu try jugalah nak uji kamu punya ni. And then for further exercises, kamu boleh ambil, boleh scan and download soalan-soalan. Ini banyaknya saya ambil soalan trial SPM. Okay, walaupun dia KBSM tapi sebenarnya soalan dia lebih kurang saja dengan KSSM punya format. Okay, 95% tak lari daripada format format KSSM untuk trial yang lepas. Right? Faham so ini kena ingat kalau kamu nak ni okay, so boleh download follow up exercises. Kalau tak nak download pun tak apa, nanti saya downloadkan
dan saya downloadkan, saya akan, dan kita akan bincang juga nanti akhirnya. Okay, next. Apa next? Next topic apa? Next topic. Next chapter untuk kita ni. Next topic. Next topic. Next class pula. Apa pula next? Okay, next chapter. Okay, next chapter adalah circular measure. Okay. Circular measure ini tajuk form 5. Okay. Dan kita banyak masa lagi tau. Bulan 11 nanti ada lagi apa semua. Alright. Alright. Bulan form 5 nanti ada lagi. Mungkin kita akan masuk satu tajuk form 5. Okay. Satu tajuk form 5 tu kita boleh tengok kat sini. Okay. Saya tak pasti yang apa. Saya tunggu ni. Okay. So kalau kita ikutkan sini, kita akan habiskan circular measure. And then form 5 SEM 1, dia akan mula dengan pembezaan ataupun differentiation. Okey? Kalau sempat kita akan masuk bergantung kepada arahan daripada HQ lah. Bahagian pendidikan pendidikan menengah MARA. Right? Kalau dia suruh masuk ajar differentiation, kita akan masuk differentiation. Tapi circular measure ni, alright, saya akan bagi soft copy dulu. Okay, saya akan bagi soft copy dia dulu sebab saya tak sempat lagi nak buat buku dia. Dia lagi sikit je nak siap. Nanti kalau saya dah publish dekat Shopee saya tu, boleh ke kamu beli? Guys? Boleh. Boleh Yes, sir. So saya try lah as soon as possible untuk buat. Tapi for the time being, insyaAllah minggu depan, saya akan bagi soft copy dia dulu. Okay, saya akan bagi soft copy dia dulu. So mana yang mampu untuk mana yang mampu untuk print tu print lah. Kalau tak mampu untuk print pun tak apa, tak ada masalah. Nanti during ni boleh je salin dulu. Nanti bila kamu dah beli buku tu, boleh buat balik kat dalam buku tu. Faham? Faham tak? Faham Alright, very good. Okay, so as soon as possible saya akan cuba siapkan buku tu. Dia dalam fasa akhir lah. Alright, fasa akhir untuk saya buat. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Lagi guys, ada apa-apa soalan? Okay, siapkan semua. Okay, so kita dah habis dah. Buku biru tu, buku turquoise biru turquoise tu kita dah habis. Tolong siapkan sebab bila kamu naik tahun depan, saya boleh katakan kita naik tahun depan lah kot, Januari. Sebab kamu pun ada lagi sebulan lebih je. Sekarang ni 22 bulan. Sebulan 8 hari. 8 hari, sebulan 9 hari sahaja untuk minggu persekolahan. Sebab 10 hari bulan 12 ni kita start cuti akhir tahun. 3 minggu and then bulan Januari, awal Januari baru masuk balik. Silap saya rasa saya target awal Januari lah kamu akan lapor diri ke MRSM Bagan Datuk. Okey? Mulakan persekolahan tingkatan 4 lagi, bukan tingkatan 5 Dan tak silap saya dia exam kot. Dia exam tu. Tak silap saya terus exam kot. Januari tu. Okey? So kalau tak ada apa-apa lagi, alhamdulillah kita dah habis dah topik form 4. Minggu depan kita akan masuk topik form 5, circular measure. Dan ianya adalah kesinambungan daripada solution of triangle. Okey, so kalau ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? So dekat respons sini baru 61 orang yang hantar. Okey, saya bagi sampai pukul 9 dan saya akan tutup respon. Okey, bila tutup respon tu, siaplah. Mana yang tak ada tu ni. Sebab ada juga 2 minggu lepas ada yang sampai 2 kali berturut-turut tak datang. 3 kali berturut-turut pun ada yang tak datang. Auni Kristina ada tak? Auni Kristina. Nur Auni Kristina ada tak? Adam Daniel ada tak sini? Sampai 3 hari berturut-turut. 3 kali berturut-turut, bukan 3 hari. 3 kali berturut-turut tak datang kelas.
macam mana nak faham solution of triangle ni, kan kita tengok tu ni. Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, Hazwan, tolong baca. Kita tutup kelas kita pada kelas kita, class of AdMed Form 4. Syllabus AdMed Form 4 ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Semoga semua pembelajaran kita, alright, sepanjang topik Form 4 ni mendapat hikmah dan keberkatan dari Allah SWT, insyaAllah. Baca, Hazwan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay. So, thank you so much. Kita jumpa minggu depan. Siapkan hujung minggu ni, siapkan buku biru Turquoise Form 4 ni sebab tahun depan kamu kena hantar sebiji. Alright. Okay, sebab saya nak check, saya nak bagi markah untuk peperiksaan akhir. Alright, thank you everybody. See you next week. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, thank you. Alright, thank you. Oi, yang lain ni keluarlah. Thank you sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah boleh keluarlah. Oi. Jebret korang ni.